Assalamualaikum dan selamat hari sejahtera. Pada hari ini, kami dari kumpulan 19 akan membentangkan tentang penjajahan atau lebih dikenali sebagai dekolonisasi. Dekolonisasi menjelaskan definisi dan konsep sejarah, faktor-faktor kemunculan dan perkembangan dekolonisasi serta impaknya. Jadi, apakah itu dekolonisasi? Dari sudut bahasa, istilah dekolonisasi amat berkait rapat dengan istilah koloni dan kolonisasi. Koloni bererti tanah jajahan, manakala kolonisasi bermaksud proses menjadikan sesuatu wilayah sebagai koloni atau penjajahan. Masyarakat tertakluk kepada penjajah sama ada dari aspek fizikal, material, pemikiran dan intelektual. Barat telah berjaya mempengaruhi dunia, disebut sebagai kolonisasi Barat di seluruh dunia. Istilah derivatif dari kolonial bererti membebaskan sesuatu wilayah daripada kuasa penjajah, membawa maksud keadaan atau proses pembebasan dari cengkaman kuasa penjajah dari sudut fizikal, material, politik, ekonomi, budaya pemikiran dan intelektual. Definisi lain mengenai dekolonisasi yang dikemukakan dalam wacana ini antaranya berdasarkan Dan Kennedy 2016, dekolonisasi bermaksud pengunduran kuasa penjajahan dari tanah jajahan dan memperoleh pembebasan dan kemerdekaan politik dan ekonomi oleh penduduk di tanah penjajahan. Selain itu, berdasarkan Prasenjit Dwara 2004, dekolonisasi merujuk kepada suatu proses iaitu kuasa penjajah menyerahkan dominisasi institusi dan Perundangan 89 di tanah jajahan mereka kepada penduduk asal yang menjadi pemerintah negara bangsa secara rasmi. Aliran pemikiran Barat terbahagi kepada dua, iaitu corak lama, medieval dan juga corak moden, modernity. Itu corak lama, medieval. Ianya adalah berakar daripada pemikiran Plato dan Aristotle yang menekankan kepercayaan agama dan tradisi. Namun, pemikiran ini cenderung kepada autoriti gereja dan dogma dengan penekanan pada metafizik. Bergerak pula pada corak moden iaitu modernity, ianya muncul selepas Renaissance menekankan rasionalisme, empirisme dan sekularisme. Antara tokoh-tokoh utama yang terlibat dalam corak moden ini adalah Francis Bacon dan René Descartes yang memperkenalkan pendekatan saintifik dan rasional dalam memahami dunia yang membawa kepada revolusi sains dan industri. Namun pada akhirnya, pemikiran ini telah pun mempengaruhi sikap dan cara berfikir masyarakat Barat yang akhirnya membawa kepada kemusnahan alam sekitar. Baiklah, yang seterusnya kita akan melihat kepada pemikiran tokoh falsafah Barat. Kita dalam topik ini kita mempunyai dua tokoh falsafah Barat lah. Yang pertama Francis Bacon. Beliau merupakan ilmuwan ataupun pengfalsafah yang berasal daripada Barat. Beliau antara watak ataupun individu yang membawa berbagai perubahan kepada ilmu sains disebabkan pemberian pendapat beliau ataupun cara beliau yang kurang ortodoks sewaktu zaman beliau. Beliau juga pernah mengatakan bahawa ilmu itu seharusnya bukan sahaja memberikan kita kefahaman tentang alam, tetapi membuahkan hasil yang menyumbangkan semula kepada kesejahteraan hidup manusia. Di sini kita dapat melihat bahawa Francis Bacon memberitahu bahawa ilmu-ilmu yang telah kita pelajari ini perlulah digunakan demi kemajuan dan juga peningkatan kita sebagai ketamadunan yang sentiasa bergerak. Yang seterusnya kita ada René Descartes. Beliau merupakan tokoh falsafah Barat yang mewujudkan sebuah konsep pemikiran dualisme. Beliau mengatakan bahawa terdapat dua realiti asas iaitu minda manusia dan juga alam jasad ataupun fizikal. Alam dilihat sebagai sesuatu yang bersifat mekanikal dan tidak mempunyai roh dan hanya cuma jasadnya. Beliau juga telah melahirkan the mind and body problem, iaitu pemisahan aspek jasad manusia dan aspek minda. Antara kata-kata beliau yang famous ataupun terkenal oleh semua orang ialah
ialah I think, therefore I am, di mana daripada kata-kata itu, berfikir itu dapat membuatkan kita boleh melakukan apa sahaja yang kita mahukan. Bila juga mengatakan bahawa alam itu tidak mempunyai kesaktian, maka manusia boleh melakukan apa sahaja yang mereka mahukan. Hasil daripada pemikiran dualisme ini, ianya telah dikatakan ataupun dipanggil sebagai dualisme Cartesian, yang mengambil kata sifat merujuk kepada nama Cartes. Dan dualisme ini secara harfiah ataupun secara definisinya ialah pemisahan antara dua entiti yang berbeza. Barat melihat dualisme sebagai dua perbezaan yang perlu ditentang, namun masyarakat Islam pula melihat dualisme sebagai dua perbezaan yang saling melengkapi. Kerana kita umat Islam mempercayai bahawa hidup ini ataupun segala entiti di Malaysia, di dunia, bersifat-sifatnya ialah berpasang-pasang, mempunyai pasangan. Dan antara contoh dualisme Cartesian yang berpasang-pasangan ialah minda dan jasad, subjektif dan objektif, kualitatif dan kualitatif, spiritual dan material, seni dan sains, moral dan juga legal. Aliran falsafah baru berserta kesan pemikiran dualisme Cartesian ini, kita dapat lihat dalam ini bahawa egoisme mementingkan diri sendiri, antroposentrisme memusatkan potensi kehidupan hanya kepada manusia sahaja dan tidak melihat kepada Tuhan ataupun unsur-unsur yang bukan daripada kuasa manusia. Eurocentrik ialah manusia dan kehidupan moden dapat melihat apa sahaja bahawa segala kehebatan ataupun kegempakan itu hadirnya datang daripada barat. Eurocentrisme berunsur ataupun datangnya daripada Eurocentrik ialah penjajahan minda yang berpanjangan dari sudut ketaksuban kepada barat, dan epistemologi dia, iaitu penjajahan epistemologi ataupun ilmu. Dan terdapat 6 cara untuk kita menjajahkan sebuah negara yang telah dikoloniskan. Yang pertama ialah watan, yang kedua jati diri, yang ketiga oksidentalisme, yang keempat insan ekologikal, agama dan sekularisme, dan yang terakhir adalah kearifan tempatan. Jadi sekian daripada saya. Seterusnya, pemikiran falsafah acuan sendiri tanpa pengaruh asing mampu menjayakan insan bersepadu, sejahtera dan ekologikal. Banyak falsafah asing menekankan pembangunan tanpa mementingkan kesan terhadap alam sekitar. Hal ini akan menjejaskan kualiti kehidupan kita. Selain itu, pemikiran barat menganggap kearifan lokal bertaraf rendah. Kita boleh mengaplikasikan daya intelektual kita sendiri dengan acuan sendiri. Jadi, kita akan berfikir secara bebas dan kritis supaya tidak dipengaruhi oleh pandangan pihak lain. Oleh itu, falsafah sejahtera dan falsafah aspek ketuhanan dapat digunakan. Falsafah pendidikan kebangsaan dikira sebagai salah satu falsafah sejahtera. Falsafah ini dibentuk sebagai asas kepada sistem pendidikan di Malaysia untuk menyokong usaha pembangunan insan dalam mendidik rakyat secara seimbang dan holistik. Rakyat Malaysia akan mempunyai aspek seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Falsafah sejahtera bukan sahaja tertumpu kepada aspek pembangunan ekonomi sahaja, malah aspek kemanusiaan juga diambil kira agar masyarakat yang prihatin dan penyayang dapat diwujudkan. Falsafah ini juga memupuk strategi pemikiran yang realistik semasa menyelesaikan masalah sejagat. Seperti yang kita tahu, kepercayaan kepada Tuhan merupakan prinsip rukun negara yang pertama yang mempunyai elemen keagamaan. Prinsip ini termasuk dalam falsafah ketuhanan. Di samping itu, manusia sebagai khalifah. Manusia dicipta oleh Tuhan sebagai wakil di bumi, bukan sahaja memiliki kekuasaan, malah memegang tanggungjawab untuk memakmurkan alam dan melindungi makhluk lain. Terdapat ayat sebegini dalam Al-Quran. Perangilah kerana agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu menceroboh, kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang menceroboh. Kita sebagai manusia haruslah mengekalkan hubungan seimbang di antara Tuhan, manusia dan alam, terutamanya kelestarian alam sekitar. Hal ini merupakan tanggungjawab kita yang wajib dilaksanakan. Terdapat beberapa cara proses dekolonisasi dijalankan. Salah satunya yang sedang berlaku pada masa kini ialah dekolonisasi pemulangan artifak dan warisan budaya. Banyak negara yang pernah dijajah menuntut pemulangan artifak dan warisan budaya yang diambil semasa era penjajahan. Artifak tersebut merupakan identiti, budaya dan sejarah tempat asalnya.
artifak haruslah dikembalikan kepada komuniti yang berhak untuk memulihkan martabat negara asal dan memperbaikikan ketidakadilan yang ditinggalkan oleh kolonisasi. Sebagai contoh, banyak muzium di Eropah seperti Museum British memiliki koleksi artifak yang besar dari era penjajahan dulu. Artifak merangkumi manuskrip, salimbina dan lain-lain. Negara asal kini menuntut pemulangan artifak atas dasar warisan budaya dan hak sejarah. Terdapat bantuan daripada organisasi antarabangsa seperti UNESCO mementingkan isu tersebut untuk memulangkan sejarah dan hak warisan budaya kepada negara asal. Pemulangan artifak daripada penjajah dulu kepada pemilik asal amat dipentingkan kerana artifak merupakan identiti negara dan budaya tempat asalnya. Artifak ini bukan sekadar objek bersejarah tetapi juga simbol kekuatan, warisan dan identiti yang wujud sebelum penjajahan.